Nak cerita orang dulu-dulu kalau sembahyang perempuannya semua baju telekung putih. Pasal apa? Menjaga hati. Bayangkan kalau tudung telekung dah berkala-kala, berbunga-bunga. Orang perempuan kan suka. Mana dia beli telekung? Cantik pula. Tulis pula di bawah tu. Oh, Siti Habibah. Nampak tak? Aduh. Habis tu salah ke kita orang pakai warna-warni, Ustaz? Tak salah. Yang penting jaga hati. Wa ma bu'ithtu, tidaklah aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Maknanya akhlak ni satu persoalan besar dalam hidup. Sampaikan salah satu sebab Nabi Muhammad itu diutus ialah disebabkan untuk menyempurnakan akhlak. Cantik restoran ni Tuan Haji ni. Kalau buang papan dalam dia lagi cantik. Nah. Atau depan ya. Oh, lagi setahun tuan. Dia tak perlu ada papan di dalam ni supaya kaki tu boleh terus letak atas kapet. Baik. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Kalaulah persoalan akhlak itu sangat penting. Sehinggalah Nabi pun diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa kita hari ini mengabaikan pendidikan moral, pendidikan sivik, pendidikan akhlak? Dulu dipanggil sebagai pendidikan tata rakyat. Dalam bahasa Arab disebut sebagai ta'dib, memberi adab. Yang di sekolah itu nama dia ta'lim, belajar, ilmu. Satu nama dia ta'dib. Satu lagi nama dia ta'lim. Yang baju merah, satu nama dia ta'dib. Yang baju purple, ta'lim. Oh, Masya Allah. Boleh-boleh jadi hafal Quran ni. Sekali aja terus faham. Sebelum pergi sekolah, benda yang kena ajar dulu ialah ta'dib. Memberi adab. Ta'dib maknanya memberi adab. Supaya membentuk kepribadian, membentuk akhlak, perangai, sifat yang baik. Bila dah pergi sekolah, dia dah dididik dengan adab yang baik di rumah dia, maka cikgu di sekolah boleh mengajar dengan senang. Pendidikan di sekolah dipanggil sebagai ta'lim. Jadi dua benda ni kena bergabung. Bila dua benda ni bergabung, insya-Allah jalan. Tapi tuan-tuan, kalau dua benda ni tak bergabung, salah sikit. Kadang-kadang bukan sikit, kadang-kadang jadi masalah banyak. Ada adab, tapi tak ada ilmu. Kena tipu siang malam. Itu yang dapat penyakit kencing manis tu. Kencing tawa ataupun kena kencing. Sebab dia cuma ada adab, tapi dia tak ada ilmu. Maka kena kelentong tak habis-habis. Ataupun orang yang ada ilmu, tapi adab, akhlak, peribadi pula buruk. Yang ni lagi tak senonoh. Ada ilmu, ada kepintaran, ada kebolehan, menipu orang. Ada kepintaran, ada kebijaksanaan, kelentong orang. Zalim pada orang. Maka nak menjadikan manusia ni baik, sempurna, dua benda ni kena ada. Yang pertama akhlak, dan yang keduanya ialah ilmu. Tuan-tuan yang saya hormati, maka membentuk kepribadian Muslim itu yang penting. Bagaimana Ustaz nak membentuk peribadi yang Muslim? Dia bermula daripada dalaman. Kalau dalam hati itu penyakit, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Maka dia akan bertambah lagi penyakitnya. Fi qulub, di dalam hati mereka. Fi qulubihim, dalam hati-hati mereka. Ada penyakit. Maka tuan-tuan, kalau kita belajar tadabbur Al-Quran. Tadabbur ni bukan maknanya tafsir. Tafsir tu kena banyak benda lah kita kena kaji. Dengan asbabun nuzul, dengan hukum ayat, dengan hukum bahasa dan sebagainya. Ni yang saya cerita ni tentang tadabbur. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Jadi kita boleh maksudkan ayat ni secara tadabburnya, banyak masalah berpunca daripada hati.
Banyak masalah sekarang ni punca daripada hati. Sebab tu kita sebut sakit hati, iri hati. Punca daripada hati. Yang dengki, mendengki tu punca pada hati. Hati busuk. Hati dia busuk, tuan-tuan. Kalau hati kita ni orang baik, hati kita bersih, tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita suka. Baru ni saya pergi sembahyang, saya ada ceramah di Masjid Razali di Gua Musang, Kelantan. 3 hari lepas. 3 hari ke 2 hari lepas, lupa. Allahu Akbar. Hari Khamis. Masjidnya macam Masjidil Haram. Cantik. Tiang dia, menara dia macam Masjidil Haram. Saya masuk dalam dia, ada replika Kaabah. Ada Kaabah pula tengah-tengah. Cuma tak ada orang tawaf. Kalau ada, confirm sesat tuan. Cantiknya masjid. Bila saya ceramah, gambar saya keluar dekat Kaabah. Rupanya Kaabah tu skrin. Orang boleh duduk, tengok ramai-ramai, tengok. Sebab dalam penuh. Bila dalam masjid dah penuh, sekeliling dah penuh, dipancarkan daripada replika Kaabah 4 segi tadi. Canggih masjid dia. Syukur pada Allah, berbangga kita. Orang Islam boleh dapat masjid, semayang, cantik, semua elok. Masya Allah. Baru kita nampak al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu duduk di atas dan tak ada yang lebih atas pada dia. Tapi bila mai tempat kita ni, Allah entah. Mai tempat laluan orang ni, kereta berjalan semua ni, apa perasaan kita? Orang yang hati dia bersih, dia kata kita kena cari jalan. Macam mana boleh buat madrasah, boleh buat masjid, boleh buat surau yang duduk di atas. Supaya Islam tu orang nampak kemah elok. Kena cari jalan. Tapi kalau hati tak apa cantik, dia tengok kita semayang macam ni, lagi dia suka. Bagus, itulah tempat korang. Macam rumah Kasim Selamat. Ini persoalan hati, tuan-tuan. Hati kalau dia bersih, dia akan terpancar pada kata-kata. Dia takkan hina orang. Dia tengok adik pakai baju merah. Dia seorang je merah baik. Nampak tahu. Lantak dia lah dia pakai baju apa pun. Tapi kalau hati kotor, pelik baju merah. Lagi pelik penceramah tu. Hari ni hari Sabtu, apa yang pakai baju batik? Bukan hari Khamis ke baju batik? Ini tanda-tanda hati tu. Hati ni yang kotor ni, tuan-tuan, dia tengok saja benda-benda yang terus dia komen. Sama ada komen negatif ke, komen apa ke, terus dia bagi komen. Padahal dia tak tahu apa pun. Itulah jelmaan daripada hati. Dia akan terpancar keluar. Daripada apa? Kata-kata, perbuatan, tingkah laku, tindakan dan sebagainya. Punca daripada apa? Daripada hati. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati dia ada penyakit, maka zahirlah penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Mengumpat, mencaci, memfitnah, dengki, khianat, hasad, dengki. Yang kedua, fi qulubihim marad. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Maka nak bagi rosak satu manusia, rosakkan hati dia. Datangkan penyakit fizikal berpunca daripada kerosakan hati dia. Sebab itu hari ini, tuan-tuan, kalau nak bagi manusia berpenyakit, sakitkan hati dia. Datangkan pelbagai jenis komplikasi penyakit yang berpunca daripada hati. Maka dicipta pelbagai jenis racun yang merosakkan hati. Diciptakan pelbagai jenis bahan yang boleh merosakkan hati, mengeraskan hati, mengkanserkan hati. Maka bila hati telah rosak, automatik badan dia akan rosak. Sebab itu saya katakan tadi, daripada sudut mentadaburkan Al-Quran, kita hanya boleh lihat sahaja.
Hati kalau bersih, bersihlah baik tuan badan dia. Kalau hati itu kotor, kotorlah segala tutur kata dan perbuatannya. Yang kedua saya katakan tadi, penyakit-penyakit zahir. Masalahnya akan datang daripada hati. Kalau hatinya sudah berpenyakit, maka penyakit-penyakit yang lain akan sampai. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan, Nabi sebutkan dalam badan kamu tu ada seketul daging. Yang itu okey, okeylah kamu. Yang tu KO, KO lah kamu. Maka musuh-musuh Islam mencari jalan. Macam mana nak meng-KO-kan umat Islam? Caranya ialah sakitkan hati umat Islam, rosakkan hati umat Islam. Maka bila hati umat Islam telah rosak, maka umat Islam akan jadi KO. Tuan-tuan yang saya muliakan. Nombor satu, kebersihan manusia, kebersihan tutur kata, jiwanya datang daripada mana? Datang daripada hatinya. Sebab itu dia ada satu pelajaran di dalam agama kita, nama dia pelajaran tasawuf. Tapi hari ni ustaz-ustaz muda, dia tak suka belajar tasawuf. Dia tak suka. Dia benci. Belajar sifat 20 pun dia benci, tauhid pun dia tak suka. Belajar tasawuf ni dia kata lebih kotor daripada air limbah. Daripada air cak. Bahasa orang Kedah tu buat air cak. Adakah tuan-tuan belajar sifat 20, belajar pelajaran berkenal hati, menjaga hati tu rosak. Ilmu-ilmu yang ada dalam dunia ni, basicnya dari mana? Basicnya daripada Al-Quran. Al-Quran tu sumber ilmu. Okey? Cuba tengok adik kita ni. Seorang biru, seorang merah, seorang purple. Warna. Berapa banyak warna yang ada dalam Quran? Berapa banyak warna yang Allah sebut dalam Quran? Yang Allah sebut dalam Quran ada yang warna hitam, ada yang disebut putih, ada yang disebut kuning, ada yang warna yang disebut oleh Allah dalam Quran ialah warna hijau. Warna ungu jarang sebut. Nah, ada juga warna yang Allah Ta'ala sebut secara umum. Contoh, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid yang berlaku kepada orang perempuan. Allah sebut tentang haid. Haid saja ada berapa warna? Masya Allah. Allah sebut haid saja. Pergi kaji tentang haid. Haid itu berlaku pada orang perempuan. Ada berapa color tuan-tuan? Kadang-kadang orang perempuan sendiri pun tak tahu. Ni haid apa? Ni apa benda? Dia pun tak tahu. Rupa-rupanya kata Allah, wala taqrabuhunna hatta yadhun. Janganlah kamu hampiri isteri kamu sehinggalah mereka itu bersih. Hampir di sini maknanya jangan bersetubuh dengan isteri sehinggalah isteri itu bersih, baru boleh on. Bukan maknanya jangan hampir tu duduk dekat pun tak boleh. Kamu haid ke leha? Ya, duduk jauh-jauh. Kenapa abang? Allah berfirman, jangan bang, buat tenang abang. Jangan hampir ni maknanya jangan duduk beromeng dengan dia. Hak ringan-ringan tak apa, hak lain-lain berat-berat tak boleh. Maka kata Allah, jangan hampiri. Sebab itu, bila dia letak warna merah, maknanya no entry. Di traffic light, dia letak warna merah, no entry. Dia letak jalan one way pun merah, no entry. Apa benda yang berkaitan dengan no, dia akan letak warna merah. Sampai sekarang, adik ni no entry ni, pakai baju warna merah. Masya Allah, subhanallah. Al-Quran adalah gedung ilmu. Tuan-tuan ijaz saja. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشْ. Dan sesungguhnya kami tinggalkan kamu di bumi. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ.
Dan sesungguhnya tempat tinggal kamu semua hanya di bumi. Stop. Stop. Tempat tinggal kamu hanya di bumi. Surah Al-A'raf. Nyesai di depan. Kena tanya saja. Al-A'raf. Apa maksud? Dan tempat tinggal kamu hanya di bumi. Apa maksud? Tak boleh duduk di planet Marikh. Tak boleh duduk di bulan. Tak boleh pergi matahari. Tutup buku. Jangan tuan-tuan duk percaya. Saya nak terbang ke planet Marikh ni. Saya duduk di suasana lumayan. Habis tu, kenapa nak pindah pula? Dah lumayan di situ. Sajalah ubah angin. Cadang nak buat kondominium dekat bulan. Gila ke apa ke? Engkau nak beli rumah dekat kondominium dekat bulan. Kilang bata di mana beli? Simen di mana buat? Mana kamu nak dapat batu? Mana kamu nak dapat pasir nak buat kondominium di bulan? Jawapan dia mustahil. Quran tu sumber ilmu. Tapi hari ini kita menjadikan Amerika sumber ilmu. NASA sumber ilmu. Pihak NASA telah menemui suatu sumber yang dipercayai bekalan air di planet Marikh. Ini menambahkan keyakinan satu hari nanti manusia akan berpindah ke planet Marikh. Kepala otak engkau. Bodoh. Pasal apa saya kata bodoh? Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Taha 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Daripada tanahlah kamu dijadikan, ke dalam tanahlah kamu akan dimasukkan, daripada tanahlah kamu akan dikembalikan. Dari tanah kamu dijadikan, ke dalam tanah kamu akan dimasukkan. Kalaulah tuan-tuan mati di bulan, tuan-tuan nak masuk di mana? Sebab itu saya katakan tadi, Al-Quran itu adalah sumber. Kita adjust sahaja. Kita gali sahaja supaya ianya sesuai dengan kehidupan kita. Bukan kita menolak Al-Quran dan mengambil tak tahu daripada mana ilmu, mentang-mentanglah daripada ahli, daripada pakar kita pakai. Padahal bukan semua boleh pakai. Manusia berasal dari beruk. Itu orang putih kata. Kita ni asal pada beruk. Kemudian melalui proses evolusi daripada bongkok, tegak sikit, tegak sikit, tegak sikit, tegak. Jadilah kita sekarang. Itu Darwin sebut dan kita pakai. Kalau tuan-tuan percaya tuan-tuan ni daripada beruk, teruk. Sidang hadirin hadirat anak-anak cucu beruk yang saya hormati. Tuan-tuan pun marah. Tapi kalau saya sebut anak-anak cucu Adam yang saya muliakan. Bangga tak? Bangga. Siapa sini anak cucu beruk? Angkat tangan macam saya. Bodoh, tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala mendatangkan kita Al-Quran minaz zulumati ila nur. Daripada awak berada dalam keadaan gelap menuju cahaya. Tiba-tiba kita menolak Al-Quran, kita mengambil daripada cahaya pergi pada kegelapan. Akhirnya kita mula teraba-raba. Bolehkah duduk di bulan? Bolehkah duduk di planet Marikh? Kan dah teraba-raba. Allah sebut dalam Quran, no. Habislah, jelas. Selesai masalah. Kita sendiri yang memilih jalan untuk teraba-raba. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya katakan tadi bahawa Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Termasuk di dalam apa? Di dalam peradaban. Di dalam akhlak. Di dalam kepribadian. Maka Al-Quran yang begitu cantik, yang begitu elok, yang begitu manis, diterjemahkan bentuk peribadinya melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Macam mana Ustaz? Tuan-tuan dengar tu imam muda tuan-tuan baca Quran. Slow dia baca Fatihah. Sebiji.
Orang kita kata sebiji-sebiji. Bacaan yang dia baca tu nama dia tadwir ke tahqiq ke. Dia bacaan ni ada 4 jenis bacaan ni, ada 4 jenis bacaan. Yang pertama dipanggil sebagai hadr. Had, laju. Selalunya orang yang menghafaz Quran, kalau dia nak baca mengulang, dia baca laju. Abashiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha. Itu nama dia hadr, laju. Yang kedua dipanggil sebagai tahqiq. Tahqiq satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tahqiq. Yang ni kalau bawa sembahyang tarawih, tinggal dia seorang. Makmum balik habis. Bila nak habis 20 rakaat. Qul ya ayyuhal kafirun. Dia salam je tentang 2 rakaat. Dengan Tok Bilal berlari je. Ini tahqiq untuk orang yang baru belajar. Yang ketiga dipanggil tartil. Paling bagus. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini nama dia tartil. Satu lagi tadwir. Laju sangat pun tidak, slow sangat pun tidak. Baik. Apa dia? Akhlak Al-Quran tak jemu dibaca. Malam Jumaat baca Yasin, malam sat lagi baca Al-Mulk, pagi besok baca Waqiah, mana ada jemu? Sat lagi sembahyang Isya Al-Fatihah, mana ada jemu? Dia tak jemu, kita tak dengar tu imam. Ada tak tuan-tuan buat mesyuarat surau? Pengurusi saya mencadangkan kalau boleh dalam sembahyang tu apa kata surau kita buat satu pengenalan, jangan baca surah Al-Fatihah bila sembahyang. Kenapa jemu lah. Kalau tu saya balik kampung pun Fatihah juga. Saya balik pada umrah pun Tok Imam di sana pun Fatihah juga. Datang ke surah Lumayan ni pun Fatihah juga. Banyak lagi surah lain. Ada 114 surah. Kenapa pelik Fatihah je? Pengurusi kata nanti aku Fatihahkan kamu kan. Tak ada siapa yang cakap macam itu tuan-tuan. Sebab takkan jemu dibaca. Takkan jemu didengar. Begitulah dengan akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Akhlak dia tak pernah jemu. Tuan-tuan, kita tengok, kita dengar akhlak Nabi Muhammad, kita takkan jemu. Yang kedua, apa dia akhlak Quran? Bila cerita tentang Quran, tak pernah habis. Takkan habis cerita tentang Quran. Ada saja cerita hukum daripada Quran. Begitulah akhlak Nabi Muhammad. Takkan habis menceritakan perangai Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad sampai kiamat, sampai Allah Ta'ala sebut wa rafa'na laka zikrak, akan diangkat sebutan Nabi Muhammad sampai bila-bila. Yang ketiga, bila sebut tentang akhlak Rasulullah tu akhlak Al-Quran, apa dia? Al-Quran tak pernah salah. Maka akhlak Nabi Muhammad juga tak pernah salah. Cantik belaka. Maka tuan-tuan, kalau kita nak jadi akhlak yang terbaik, kepribadian yang terbaik, maka sudah pasti kepribadian yang terbaik datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tengok Arabnya. Orang hari ni nak tengok peribadi, dia tengok Arab. Tuan-tuan tengok Arab, berapa banyak Arab yang teruk? Baru ni keluar dalam TikTok. Driver bas halau pelancong Arab. Gerak! Gerak! Oi, marah benar tuan-tuan. Rupanya, dia letakkan kaki dia atas kerusi kepala driver. Kau hajar kata. Oi, marah benar driver bas tu. Tu Arab letak kaki atas seat, kepala seat. Kawan tu bawa bas, dia nampak kaki atas kepala ni tuan-tuan. Dia berhenti bas tepi jalan, get out. Marah orang nampak. Arab. Hari ni keluar lagi. Mak Arab, Pak Arab, Tok Arab, gaduh lagi.
Nak tengok pada Arab, dia bukan akhlak. Sebab tu ada orang hari ni duk berbangga dengan kearabian dia. Nak tengok pada kearabian dia, mampus tuan-tuan ni. Tengok pada Nabi Muhammad, bukan pada Arab dia. Daripada sudut akhlak kepribadian, kadang-kadang kita ni, orang Melayu hak tak kerti cakap Arab ni, lagi baik akhlak dia. Masuk dalam masjid ni, saya tak nampak pun yang pakai seluar Hawaii. Ada sini hak masuk masjid kita yang pakai seluar Hawaii. Yang ni tracksuit. Ni Nike. Yang tu apa? Ronaldo. Cuba tuan-tuan tengok Arab masuk masjid. Pakai seluar Hawaii. Seluar pendek Baru ni saya pergi Mekah 2 kali. Bulan 12 sekali, bulan 7. Bulan 9 sekali. 2 bulan saya pergi. Bulan 9 sekali, bulan 12 sekali. Hak bulan 9 tu saya pergi. Orang Arab pakai seluar pendek keliling Masjid Madinah. Masjid Nabawi. Anak dia tolak budak. Ni isteri dia tolak budak dalam stroller tu. Pakai jubah nampak mata. Hak suami dia pula macam dekat Langkawi. Pakai t-shirt, pakai seluar pendek. Relax. Kita nak masuk dalam Masjid Nabawi tu, beli jubah tu. Kita nak masuk dalam Masjid Nabawi tu, seluar jerut beli baru, spender beli baru. Serban pun baru. Pasal apa? Nak masuk masjid. Dia ada selama roh. Tu adab ni, Pak. Kita ingat di Langkawi je perangai macam tu. Rupanya depan Masjid Nabawi dia buat. Perangai mereka. Besoknya, saya pun naik kereta, kawan saya bawa saya pergi ke Badar. Sebab nak buat rawatan pada wajah saya, rawatan pada badan saya. Satu dunia tahu saya ni tak sihat. Masalah muka, masalah kulit. Kecoh satu dunia dulu. Sampai bila saya ceramah ni, kena pakai topeng. Pakai face mask tu dah tak lalu dah. Pakai topeng tu. Lah saya pakai topeng ni mancing. Dengan topi mancing pakai sekali pergi ceramah. Bila saya pergi berubat di sana, di Madinah, saya dibawa berubat di satu tempat nama dia di Badar. Tempat perang yang pertama sekali itu, Perang Badar. Jadi dah habis berubat lah apa semua. Saya kata, jom kita makan nasi sini. Saya pun tak pernah mari Badar ni. Saya pergi Mekah ni pada tahun 90-an. Tapi tak pernah pergi Badar ni. Pasal mana dia buka pelancongan ke, visit terus apa ramah umrah, visa, tak boleh pergi sana. Jadi bila dah pergi tu, ajak makan. Saya kata saya tak mau makan nasi Arab. Saya nak makan ikan goreng. Bawa saya kedai ikan goreng, saya nak makan. Saya pun tunggulah ikan goreng, duduk menyandar 4-5 orang. Duduk kat kedai, restoran. Mai anak-anak Arab, 5 orang. Semua pakai seluar pendek. Di Badar tu, tempat Nabi berperang tu. Tempat para syuhada. Relax. Duduk melompat-lompat. Bila dia tengok kami ni, pakai kepiah apa semua, dia main tanya, dari mana? Lepas tu kawan saya kata, Malaysia. Oh, Malaysia. Good. Bagus. Good. Duk joget itu. Pakai seluar pendek tu. Saya ni orang Malaysia pun nak pergi ke Mekah. Seluar pendek tu buang jauh-jauh. Tak ada pun seluar pendek di rumah. Tapi mereka. Sebab tu kalau nak tengok kepada Islam, jangan tengok pada Arab. Bergaduh daripada dulu sampai sekarang. Yang mereka nak ialah hiburan bola, hiburan bola. Bayar gaji paling mahal dalam dunia pun mereka sanggup. Padahal berapa ramai rakyat yang miskin, berapa ramai Palestin yang susah, berapa ramai rakyat Syria yang payah. Dia tak nampak tu. Biar aku bayar gaji Ronaldo lagi bagus. Tengok pada Arab, mampu kita. Sebab tu kita tak tengok pada bangsanya.
Kita tengok pada peribadi dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ambillah akhlak Nabi, peribadi yang baik. Contoh yang terbaik. Maka bila kita bawa satu akhlak yang terbaik, insya-Allah. Saya bagi contoh pada tuan-tuan. Bila kita ni berakhlak dengan akhlak yang baik. Ni ada satu orang, dia hantar, dia bagi dekat saya ni satu telegram. Saya baca telegram ni kat tuan-tuan senang. Okey. Nampak ni. Saya share dengan ustaz, iaitu cerita saya mai sini, cek duit dekat bank. Tiba-tiba ada orang tua beragama Sin mai kat kereta saya. Macam biasa, dia kata tak ada makan untuk anak isteri kat rumah. Saya tanya dia hal-hal peribadi dia. Dia pun cerita. Last kali saya sedekah kat dia. Dan saya kata kat dia, cukup ke nak makan? Dia kata cukup untuk 2 hari makan. Saya bagi lagi sekali dengan nilai yang sama. Dia kata syukur. Dan dia menangis keluar air mata. Saya tanya dia, kenapa pilih saya untuk dia? Dia kata, dia nampak saya warak. Padahal dia agama Sing. Ustaz, kalau saya minta dia, yakni kafir, mendoakan kesejahteraan saya, boleh tak? Saya jawab, boleh. Baik, ni cerita dia. Tak tahulah cerita apa. Sama ada dia nak cerita, dia baik ke, muka dia baik ke, ataupun cerita apa. Tapi yang saya pasti, dia nak cerita pada kita, orang bukan Islam mai jumpa dia, minta derma. Dan dia tanya, kenapa hang pilih saya? Orang kafir tadi kata, sebab aku tengok muka hang baik. Muka warak. Saya kenal hamba Allah yang hantar mesej ni pada saya. Orang dia 24 jam pakai kopiah. Misai tersusun cantik. Janggut tersusun kemas. Bajunya bersih. Jalannya perlahan, lemah lembut. Cakapnya pun sopan. Maka kepribadian itu tuan-tuan menarik orang yang bukan Islam yang jumpa dia. Walaupun orang tu datang nak minta duit, tu lain cerita lah. Nak cerita bahawa kepribadian yang baik itu penting tuan-tuan. Dan contoh peribadi yang terbaik kita nampak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang tuan-tuan, yang dipertunjukkan pada kita kadang-kadang peribadi orang lain. Orang Jepun. Sikit-sikit cuba kau orang tengok Jepun. Cuba kau orang tengok Jepun. Soalan dia, hang dah pergi ke Jepun ke belum? Oh, Jepun bersih, kemas semua. Betul. Kerjanya bersih, rumahnya bersih. Tapi kau tak tengok macam mana kehidupan dia orang. Daripada sudut berkeluarga. Keluar awal pagi, balik tengah malam. Kadang-kadang balik singgah kelab malam dulu, minum-minum, mabuk-mabuk, baru balik. Ada yang tak ada rumah, ada yang rumah sempit, kecil sebab kos sara hidup yang tinggi. Rumah dia pun hak-hak bilik kita ni, ya tuan-tuan. Hanya untuk tidur saja. Mak pak tak ada, anak-anak tak mau ramai-ramai, menyusahkan. Adakah itu kepribadian Muslim yang baik? Belum, tuan-tuan. Daripada satu sudut, kebersihan dah cantik dah. Tapi daripada sudut kekeluargaan, kemasyarakatan, tak ada pula. Oh, kalau gitu kita pergi ke Amerika dah, Ustaz. Apa pula Amerika? Amerika lah bagus. Oh, mereka hidup dengan tamadun, Ustaz. Oh, gitu pula. Dah pernah pergi Amerika? Oh, pernah pergi, seronok, Ustaz. Dia pun menikah dah? Oh, dia pun tak menikah. Dah anak 5-6 baru menikah. Oh, gitu pula. Kita kadang-kadang duk minat pada Ronaldo pasal dia tak ada tattoo. Tapi kita lupa dia tak menikah, anak orang ramai. Hidup pula negara Arab. Boleh pula tak menikah, duduk dalam negara Islam. Boleh pula. Hak orang lain tak boleh pasal apa? Jangan minat satu benda menjadikan kita lupa perbuatan tak elok yang dia buat. Ini perangai kita.
Satu benda hak tak elok dia buat, kita lupa pula kebaikan sejuta yang dia buat. Adakah kehidupan bebas, tak payah kahwin, maka itu dipanggil sebagai peribadi yang baik? Tak juga. Habis tu yang kau duk cari di Amerika, cari di Korea, cari di Jepun, cari di Arab, tak jumpa-jumpa. Kenapa kau tak balik kepada Nabi Muhammad? Barulah kau jumpa kehidupan orang yang berpadi yang baik. Kau nak bercakap peribadi daripada sudut apa? Sudut pakaian. Rasulullah adalah orang yang wangi. Sehinggalah peluh Rasulullah ni tuan-tuan lebih wangi daripada kasturi. Orang ambil peluh Rasulullah, simpan dalam botol sahabat Nabi ni, kutip peluh Nabi ni, jadi minyak wangi. Agak-agak kita kalau peluh, siapa nak tadah tak? Jogging 10 kilo berpeluh dah singlet tu, t-shirt tu, nak perah ni. Okey, siapa nak peluh? Tobat lahum, tak ada siapa tak. Isteri kita pun tak mau. Nabi Muhammad dia tidur tengah hari waktu panas, datang sahabat mai kutip peluh. Terjaga Rasulullah, kamu buat apa? Saya nak ambil peluh Rasulullah, nak bagi. Nabi Muhammad punya peluh, dia jaga badan dia. Nak masuk masjid, kita hari ni mandi pun tak. Sembahyang Jumaat tak sempat nak mandi 2 kali, tak sempat nak pakai pakaian 2 kali. Nabi kata hari Jumaat ni pakailah 2 pakaian. Satu pakaian kerja, satu lagi pakaian sembahyang. Hari ni itulah kerja, itulah sembahyang Jumaat, itulah seluar yang duduk kat kerusi mamak, itulah seluar yang duduk atas kapet masjid. Nampak? Itulah baju yang sandar kat kedai makan. Baju tu juga mai sembahyang Allahu Akbar. Itulah seluar yang duduk atas LRT, MRT, atas e-hailing, semua dia duduk. Orang lain beribu-ribu duduk atas kursi tu. Seluar tu jugalah yang kau pergi sembahyang Allahu Akbar. Sebab tu Nabi kata ambil 2 pakaian. Satu pakaian kau pergi kerja. Bila kau nak sembahyang, kau ambil pakaian lain, bawa kat main. Khas untuk masjid. Nabi ajar bila hari Jumaat. Nabi hidup, dia ajar pada kita bagaimana nak berkeluarga. Sampai Nabi kata khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik, aku, manusia yang paling baik di dunia di kalangan kamu siapa? Manusia yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan isterinya. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan isteri aku. Tiba-tiba hari ini ada orang cakap Nabi Muhammad tak adil. Nabi Muhammad kata orang yang paling baik ialah orang yang paling baik dengan isteri dia. Saya pakai kepiah, saya pakai baju batik. Adik-adik, cantiklah vest ni. Bila nak laksanakan tanggungjawab ni, unit amal Madrasah Al-Rawdah ni. Jadi saya lancarkan kutipan derma yang akan dipelopori oleh adik-adik vest kita ni. Silakan tuan-tuan yang mana nak menderma, bersedekah untuk pihak madrasah, dipersilakan. Cantik pakai vest. Masya Allah. Esok jadi pemugara. Baik, sementara mereka duk kolek derma tu tuan, mari kita selawat sekali. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Semua sekali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Engkau bagaikan matahari menerangi seluruh alam.
Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Nak tengok baik tak baik kita, bukan tengok sekarang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok saya sekarang ni baik, songkok, tinggi, pakai pula baju batik, asrama punya outing. Ni budak-budak asrama outing pakai baju macam ni kan? Hari Sabtu Ahad outing pergi supermarket Maidin. Pakai pula mikrofon spek mata. Oh, Ustaz Kazim ni baik. Oi, dok. Nak baik tak baik saya, tanya isteri. Isteri komen apa? Ustazah, Ustaz Kazim okey ke? Boleh lah. Bunyi pun boleh lah. Lemak entah. Itu baru 70 tak sampai. Itu mau 50% je. Suami akak okey? Boleh Ustaz, oi. Yang tu lagi teruk. Macam mana suami Kak Leha? Allah. Sudah tuan-tuan. Terus mengeluh. Terus Allah. Bolehlah Ustaz, lepas sesak tadi. Lepas sesak, dia kata kat lelaki dia. Maknanya buruk benar lelaki dia punya perangai tuan-tuan. Tapi kalau isteri dia kata, suami saya A plus lagi. Dialah yang bimbing saya Ustaz. Dia yang bawa saya semayang. Dialah yang bimbing saya Ustaz. Allah. Bawalah betul. Sebab tu nak tengok baik tak baik kita tuan-tuan. Bagaimana layanan kita terhadap isteri kita. Kita ambil dengan cara yang baik. Bela dengan cara yang baik. Bukan ambil dia makan dengan pak dia 4 kali sehari. Kita bagi makan sekali sehari. Kamu dengan ayah, mertua dengan ayah, sehari makan berapa kali? Ayah bagi makan 4 kali. Dengan abang sekali je. Kenapa bang? Ayah kamu lain, abang lain. Tak boleh bang. 4 kali ayah dia bagi makan, kumang-kumang kita pun 4 kali. Tak pun lagi lebih, lagi bagus. Dengan abang, 5 kali. Itu yang naik pinggang 42. Daripada 24. Itu tanda-tandanya suami dia bagus. Akak-akak kalau naik badan sekarang, itulah tanda suami bagi makan. Ni kadang-kadang bila kita tengok gemuk, tak suka. Suami pula ambil hadiah hari jadi, dibaginya timbang hadiah. Dia buang pada tingkat atas. Apa kejadah hadiah timbang kilo tuan-tuan ni. Masya Allah. Yang kedua, nak tengok manusia yang terbaik tu siapa? Orang yang melayan tetamunya dengan cara baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, dia layan tetamu dia dengan cara yang baik. Sama ada tetamu tu dijemput ke, tetamu tu tak dijemput ke, tiba-tiba aja muncul, terjongoi je, dia tetamu. Layan dia cara yang baik. Itulah orang yang mempunyai peribadi yang bagus. Kita hari ni nak layan tetamu, tengok. Kalau yang datang tu orang kaya, siap kompang lagi. Pasal apa? Pasal kaya. Mai yang ziarah kita Papa Kedana, cakap dekat dia, ayah tak ada. Pakcik, ayah suruh cakap, dia tak ada. Ayah kamu ada? Ayah ada, tapi dia suruh cakap, dia tak ada. Pasal apa? Pakcik tu miskin. Ada orang yang datang ke rumah dia, 2 jam setengah. Berbual, segelas air pun tak bagi. Bila tu tamu nak balik, saya nak balik dah ya.
Ya Allah, tak minum apa pun. Kepala otak engkau. Macam mana aku nak minum engkau tak jamu? Macam mana aku nak minum engkau tak hidang? Sebab tu Nabi sebut orang yang baik perangai dia, orang yang layan tetamu. Sama ada tetamu tu kita suka ke, tak suka ke, layan dia. Dijemput ke, tak dijemput ke, tiba-tiba turun datang, layan. Ya Allah, kenapa tak cakap nak datang? Minta maaf ya, saya tak ada masa layan awak. Tak boleh tuan-tuan. Itu sifat peribadi. Cuba tuan-tuan tengok. Peribadi-peribadi orang Arab melayan tetamu. Oh, hak cantik-cantik. Yang cantik-cantik layan je tuan-tuan orang Arab kalah kita. Saya pergi rumah orang Arab, saya pergi satu kereta 4 orang. Dia orang sediakan nasi, Masya Allah. Kepala kambing tengah-tengah talam tu. Duduk tengah-tengah kambing tu. Macam tak reda, dia kena sembelih kambing ni, saya tengok tak. Dengan gigi dia semua saya tengok je. Kambing seekor tuan-tuan. Terkangkang duduk dalam talam tu. Nombor 2. Tanda-tanda dia suka pada tuan-tuan, dia buat nasi kacang kuda pada tuan-tuan. Kalau dia masak nasi kacang kuda, maknanya dia suka dengan kehadiran tuan-tuan. Yang ketiga, tanda-tanda dia suka dengan kehadiran tuan-tuan, kasut kita yang kita pergi rumah dia susun siap-siap dah, menghadap ke arah jalan. Bila keluar-keluar daripada pintu nak balik, kita sarung je kasut, jalan terus. Kalau tuan-tuan pergi ke Syria, lagi bagus tuan-tuan. Dia bukakan stokin kita tu, dia pergi basuh. Bila dah kering, dia suruh balik pakai. Stokin pun tuan-tuan. Sampai tahap macam itu Syria. Sebelum berperang dululah. Sebab tu orang kita bila pergi ke Syria, tengok anak dara dia, tak mau balik Malaysia. Oh, saya pergi pun tuan-tuan. Oh, tak nak balik, tak nak balik tuan-tuan. Tengok anak dara dia. Tak mau balik, tak mau balik. Anak dia masuk bilik, mak dia keluar. Nak balik, tuan-tuan. Mak dia sihat walafiat, tuan-tuan. Sebab tabiat mereka, bila dah menikah, dia orang bagi makan puas-puas, kenyang-kenyang. Sebab tanggungjawab mereka bagi makan isteri mereka. Orang kita pula, kalau gemuk, isteri marah. Isteri pula, kalau gemuk, malu. Lantaklah, itu tandanya suami kita bagi makan. Patut bangga. Kenapa kereta kancil kamu bila aku tengok di belakang sengit sebelah, isteri aku kat sebelah? Oh, patutlah. Itu yang kena tukar tu tuan-tuan tu. Yang mana faham? Tak faham sudah. Bukan tukar isteri tu. Tukar apa tu? Naik sober sebelah tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Maka nak lihat baik tak baik kepribadian itu dilihat macam mana melayan isteri dan ahli keluarga. Kepribadian itu dilihat bagaimana melayan tetamu. Masya Allah. Saya bila sampai sini tuan-tuan, tengok abang kita nama apa tadi, sambut pondok jaga. Tak, buka. Dengan jaga tu pun tak. Kelang kabut suruh buka kun. Sibuk tu. Itu cara. Sehari pengurusi pula pergi cari saya kat luar. Sambut kita. Itu tuan rumah, tuan-tuan. Tuan rumah surau. Meraihkan tetamu. Aircon ada. Kapet cantik. Masya Allah. Nak apa lagi? Air mineral pula duduk di atas lantai. Free tu. Free tu. Masya Allah. Subhanallah. Nanti tak burger pula. Kat atas semayang untuk burger. Dia meraihkan kita. Para tetamu surau. Tetamu-tetamu Allah. Sebab itu pada musim haji, cuba tengok Arab. Daripada sudut mereka layan tetamu, oh clear. Hotel-hotel cukup takut bila jemaah haji komplain. Sebab Menteri Haji, Kementerian Haji dia orang cukup tegas. Cukup tegas tuan-tuan.
Jemaah komplain dia, mampu hang. Sebab tu tuan-tuan jaga-jaga, mereka cukup raih orang buat haji. Dan mereka meraihkan orang yang buat haji ni bukan zaman sekarang. Zaman sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul lagi pun, memang kerja mereka layan orang buat haji. Itu perangai orang Arab ni. Daripada dulu, tuan-tuan. Dia cukup suka dengan orang yang buat haji, buat umrah dan sebagainya. Tuan-tuan yang saya muliakan, yang terakhir yang saya nak cakap pada tuan-tuan, peribadi yang baik, tuan-tuan akan tertonjol bila kita nak melaksanakan ibadat. Bila datang ibadat, nak beribadat kepada Allah, kita mula menjadi orang yang luar biasa. Macam Sayyidina Ali. Dia ambil air semayang, dia nak masuk masjid, dia menggigil. Dia menggigil. Sahabat-sahabat bertanya pada dia, "Hei Ali, apa hai menggigil-gigil ni, hai? Kita ni nak semayang. Ya, nak semayang ni nak menghadap siapa? Menghadap Allah. Habis tu kamu tak takut menghadap Allah? Yang aku menggigil ni sebab aku takut nak menghadap Allah. Sebab tu aku menggigil, aku takut." Itu jawapan Sayyidina Ali. Nak semayang tu, rasa takut pada Allah. Kita hari ni nak semayang, boleh duduk gurau. Tok Imam kawan dia Tok Bilal, dia boleh pergi cuit punggung Tok Imam. Terkejut Tok Imam. Tok Imam pula jenis pakai kain pelekat, tak boleh pakai spender. Oi, semayang ni. Pakai duk gelak. Engkau ni menghadap siapa? Akhlak engkau di mana? Sebab tu Allah kata, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Pakailah pakaian yang cantik-cantik bila datang ke masjid. Macam tuan-tuan malam ni pakai kemah-kemah. Nah, cuma akak-akak lah, macam-macam telekung. Ada brown, ada merah, ada hitam, ada putih, ada hijau, ada Siti. Macam-macam Siti lah, Fatimah lah, Salmiah lah, semuanya ada telekung. Iklan pula bagus pula. Mak nak rasa telekung Siti Habibah. Kita dengar tu pun sedih benar aku tengok iklan ni, tuan-tuan. Dia kata, mak nak rasa telekung Siti, kita pun beli dah. Saya tengok cerita isi neraka. Tuan-tuan balik sekali lagi buka YouTube, isi neraka full movie. 1960. Arahan Jamil Sulong. Saya suka tengok filem ni. Walaupun filem ni teruk. Teruk pasal apa? Pasal filem tu dialog-dialog dia, mereka ni berlakon sebagai orang bukan Islam. Dan belum menerima hidayah Islam. Pakak duk marah dengan Islam, tak percaya dengan hukum. Ini filem isi neraka. Filem ni banyak diajar oleh Haji Mahdi. Haji Mahdi ni, Tiga Abdul tu lah, abang dia tu. Kerana kakanda abang yang sulung, seluruh kilang-kilang, factory kakanda yang punya. Kilang dengan factory kan sama, tuan. Jadi yang cakap tu nama dia abang sulung, Abdul Wahab nama dia. Haji Mahdi ni orang alim. Dia belajar di Mekah. Dia duduk di Mekah, anak mufti. Balik dia jadi pelakon filem. Yang jadi Sultan Melaka selalu. Filem ni dia yang buatkan banyak dialog. Banyak pengajaran. Dalam filem ni, dia jadi tok guru. Masuk kampung yang tak Islam. Dan dia mengajar orang-orang kampung tu tentang Islam. Dari filem ni lah saya ambil lagu yang orang pakai duk tiru. Saya ni suka bawa benda yang orang tak pernah dengar. Dan saya bawa dan jadi trending. Kalau hati sudah suka, semua indah saja. Itukah tanda bunga kasih bermula di dalam jiwa. Itu lagu yang saya menyanyi tahun 2000. Lamanya lagu ni. Tahun 90-an.
Kadang-kadang lagu yang tuan-tuan tak pernah dengar. Aduhai adinda, dengarlah madah kekanda, tercurahlah cinta, ahai nyawa padamu juga. Dalam filem ni, saya tengok, dia jadi imam. Di belakang dia makmum. Sebelah kanan dia, makmum lelaki. Sebaris dengan dia pula, makmum perempuan. Sepatutnya perempuan duduk di belakang macam kita sekarang ni. Tapi macam kita sekarang ni, kalau perempuan duduk di belakang, mana tempat dia nak duduk, tuan-tuan? Surau kita pendek, 5 sah. Maka orang perempuan duduk belah sana, sebalik langsir. Macam cerita isi neraka, tuan-tuan ni. Kedudukan surau kita ni. Satu. Salah ke Ustaz? Nak buat macam mana kedudukan surau tak menjadikan orang perempuan duduk di belakang? Nak buat macam mana? Sebab tu saya kata tadi, awal-awal ceramah kita tadi, mudah-mudahan impian tuan-tuan nak buat madrasah, ada surau, ada masjid, menjadikan kita semayang nanti jadi seronok. Perempuan di belakang, lelaki di hadapan. Tak jadi macam sekarang ni, hanya dibarisi dengan langsir sahaja. Sebaris pula lelaki dan perempuan. Mudah-mudahan langsir itulah yang menjadi dinding antara lelaki dan perempuan. Dan diharuskan pada kita sebab kedudukan kiblat dan bangunan kita tak membolehkan seperti mana yang sepatutnya. Macam dalam filem Isi Neraka itulah. Buat. Yang kedua, dalam filem Isi Neraka tu, saya tengok semua hak semayang perempuan tu semua pakai telekung putih. Tak ada siapa pun yang warna-warni macam akak. Yang ni yang saya nak cerita ni, hak warna-warni ni lah. Tapi ceritanya jauh siap dengan menyanyi gitu tu. Haji Mahdi lah, mengaji kat Mekah lah, apa semua. Nak cerita orang dulu-dulu kalau semayang perempuannya semua baju telekung putih. Pasal apa? Menjaga hati. Menjaga hati. Peribadi. Ni, indah peribadi. Bila semua dah putih, tak ada timbul isu. Semua sembahyang tengok ke bawah. Bayangkan kalau tudung telekung dah berkala-kala, berbunga-bunga. Orang perempuan kan suka. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia beli telekung? Cantik pula. Nampak tak? Orang lelaki lantak pergi, kamu nak pakai apa? Peduli apa aku tu? Aku nak bayar insurans, mampu bulan ni pula. Dia fikir insurans dia mati, dia fikir rotek dia nak mampu, dia fikir hak tu. Hak orang perempuan pula, di mana dia beli? Jekyll ke? Tulis pula di bawah tu. Oh, Siti Habibah. Nampak tak? Aduh. Habis tu salah ke kita orang pakai warna-warni Ustaz? Tak salah. Yang penting jaga hati. Tunduk di bawah. Yang belakang jaga hati. Baca elok Fatihah. Jangan yang hak depan pula tak jaga hati. Mesti dia orang tengok. Baru dia orang tahu telekung jenis apa. Special edition ni. Itu salah tu. Sebab tu dalam cerita Isi Neraka tu semua putih. Tak ada special edition, tuan-tuan. Limited edition pun tak ada. Relax semayang mengimamkan Haji Mahdi tu. Nak jaga peribadi. Sebab tu bila masuk dalam masjid, kau lambat belakang. Dia tak ada pula engkau lambat. Boleh. Engkau ni, tempat kau dah sediakan tu, kapet tu. Sejadah bezel kau punya tu. Tak ada macam tu, tuan-tuan. Penceramah, Ustaz Kazim ceramah ya. Lambat belakang, belakang. Ini tak, ini tempat Ustaz Kazim ya. Tapi dia belum sampai. Memang dia belum sampai di tempat dia. Right? Dalam Islam tak ada macam tu. Engkau lambat, engkau belakang. Engkau awal, engkau depan. Ini peribadi. Sifat tu. Dia tak ada nak ambil tempat orang lain. Budak-budak dah duduk semayang. Budak-budak ni baju merah 3 orang. Dia duduk sini dah. Nak tunggu qomat je. Datang pengurusi.
Belakang. Beri pakcik duduk sini. Biar Ustaz Kazim duduk sini. Bangunlah budak tu. Lalas mayang kat tikar atas. Keras gila kapek tuan-tuan luar. Padahal dia orang tunggu sini 6:30 petang lagi. Adik yang baju biru ni pakai face mask. Pukul 5 lagi tuan-tuan. Punya tak bernafas duduk cokong ni tuan-tuan. Tiba-tiba kena duduk di luar pula. Dalam Islam tak ada tu. Biarlah budak-budak ni, anak-anak muda duduk sini. Ni semua game TikTok ni tuan-tuan. Allah subhanallah. Ni mari ramai anak-anak muda ni semua game TikTok saya. Semalam saya masuk gambar saya pakai spek hitam duduk tepi motor begini. Berapa juta orang tengok? Tak ingat? Banyak Masya Allah. Begini pakai spek mata terpancur merah cahayanya tuan ni. Allahu Akbar. Jadi bila kita nak buat ibadat, di situ nampak peribadi kita, akhlak. Ni Ramadan dah dekat. Orang yang akhlak dia baik terpancar keseronokan Ramadan. Gembira. Senyum pakcik. Lagi 2 bulan nak puasa, apa tak seronoknya. Kenapa seronok sangat? Pakcik dapat 2 petak meniaga pasal Ramadan. Patutlah seronok. 2 petak kau dapat. Cuba kau tak dapat. Masa rasuah ni rasuah saja. Mentang-mentang tak dapat. Dapat ke dia, senyum je. Kita nak sambut Ramadan suka. Bulan Syahrul Azim. Bulan Agung. Syahrul Mubarak. Bulan berkat. Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Syahrul Siyam. Bulan puasa. Syahrul Qiyam. Bulan membangunkan malam. Syahrul Musawwah. Bulan menolong orang lain. Syahrul yuzadu fi rizqil mu'min. Bulan yang ditambahkan rezeki pada orang yang beriman. 8, 7 perkara ni akan sampai tak lama lagi tuan-tuan. Tak lama lagi sampai. Sebab tu kita rasa suka. Orang yang berperibadi baik, bila datang ibadat dia suka. Sebab apa? Aku nak bayar zakat fitrah. Bulan ni aku nak tarawih. Bulan ni aku nak sedekah pada orang. Bulan ni aku nak qiyamul lail. Bulan ni aku nak tadarus. Dia seronok. Tapi bagi orang yang peribadi dia buruk, dia menung. Aku rasa baru je puasa. Dah datang balik. Dia orang ni tersilap kalender ke apa? Macam mana lah. Itu ni geng yak-yak-ye nama dia. Dia cari pot. Yak-yak-ye. Gini bawa tuan-tuan. Mi kari. Kedai mana kau beli mi kari ni? Selalu mi kari penuh dengan takwa. Yang ni penuh dengan daging ni. Kedai mana? Mi kari. Mi apa? Lupa lah. Yang tangkap dia orang tak puasa, saya. Naik bel mayat gitu. Yak-yak-ye jenis tak puasa. Tapi filem tahun ni saya tak berlakon lah. Dah meninggal pula pengarah ni. Tidak hak tukar takap puasa, duduk dalam bel mayat, saya. Saya balik pada filem tu demam. Tuan Haji. Demam. Pasal duduk berkurung dalam beg plastik tu. Dalam apa? Guni apa? Plastik tu. Dekat kedai Pak Jabir. Tengah-tengah panas tu. Dia tutup tu dengan plastik biru cover tu. Itu dia ulang. Oh, ini kerja koma je. Tak puasa je. Dekat berpuluh kali ulang. Tuan-tuan tengok senang. Ya. Berulang-ulang kali. Yang Bakoba cakap lain. Saat lagi Kaza bercakap lain. Saat lagi Aziz M. Suman cakap lain. Saat lagi saya bercakap lain. 10 orang cakap, 10 kali take. Oh. Balik-balik tu demam, panas. Duduk dalam plastik tu. Berkuat. Itu cerita tangkap orang tak puasa. Ni yang baru saya punya filem ni. Tak tahulah bila nak keluar. Tuan-tuan tunggu lah. Kalau filem hantu apa nama puak tak puasa Kampung Pisang tu, Yak-yak-ye tu, saya jadi cameo. Tapi filem yang akan datang ni saya jadi hero. Tua-tua bangka jadi hero pula. Tak sangka tua-tua berlaku.
Jadi tuan-tuan tunggulah filem saya yang terbaru, mungkin akan disiarkan di Astro First. Okey. Sebab produksi tak berani nak keluar lagi. Di panggung wayang pun tak berani, di ini pun tak berani sebab sekarang ni pasaran filem agak turun. Okey, agak turun. Tak macam Mat Kilau hari tu. Naik sampai berpuluh-puluh juta. Tambah Mat Kilau ni pula ada masalah pula, lagi depa tak berani nak buat hantar. InsyaAllah tuan-tuan tunggulah. Jadi, sebagai tanda orang yang beriman, mempunyai akhlak yang baik, dia suka dengan ibadat. Saya suka dengan Ramadan ni pasal apa? Banyaklah sebab. Tapi salah satu sebab yang saya duk suka sangat sebab bulan Ramadan adalah bulan saya membayar zakat saya. Saya suka kan? Sebab apa saya suka bila bayar zakat? Pahala banyak bulan Ramadan. Tuan-tuan yang mana nak bayar zakat? Kalau boleh tuan-tuan recalculate balik, reschedule balik tuan-tuan, buat kiraan pada bulan Ramadan. Asal Ramadan bayar zakat. Zakat emas, zakat gaji, zakat simpanan, zakat saham, bayar. Kenapa Ustaz suka bayar? Saya suka. Tadi saya sebut saya berubat di Badar kan, di Madinah kan. Cuaca masa itu hampir 50 darjah Celsius. 40 lebih tuan-tuan. Panas gila. Orang nak buat tawaf tu tunggu malam boleh buat tawaf. Panas. Tetapi bila saya minum air dia, Tuan Haji, sejuk subhanallah. Ambil pada telaga. Minum. Oh, terasa. Yang paling terasa sekali, bila saya ambil, saya mandi, daripada kaki, saya naik ke atas. Dia rasa macam seketui benda terbit keluar pada badan saya. Lepas-lepas tu lapanglah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 8 tong saya mandi. Bila mandi tu rasa ringan keluar. Alhamdulillah, subhanallah. Balik ke Malaysia, tak berdarah dah muka saya. Badan-badan saya ni tak berdarah. Tidak ni tuan-tuan ni berdarah. Dosa saja berdarah. Muka saya keluar darah. Doktor mencadangkan penyakit yang saya dapat ni, penyakit dia dinamakan sebenar nama saya. Penyakit sindrom Kazimin. Tak pun wabak Al-Kazimin. Tak payahlah doktor, ada ke COVID Kazim pula dah menyusahkan saya je. Kalau jambatan Kazim tu bagus juga. Surau Ustaz Kazim tu meriah kan nama dia. Surau. Penyakit pun nama saya tak payah. Sebab dia kata mereka tak nak jumpa. Hak jenis macam saya, nama apa penyakit. Bila mandi-mandi tu lega, Alhamdulillah balik ke Malaysia elok. Tapi dia ada parut kesan-kesan. Bekas-bekas luka. Jumpalah dengan pakar pula. Nak bagi hilang parut macam mana. Ini bagus. Ini cukup cantik lah. Bagus lah. Pakai-pakai tuan-tuan jadi merah pula muka saya. Sudah pula. Itu yang saya pakai topeng komando Rambo. Duduk je lama. Dekat 2 minggu pakai. Ni dah elok lah. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz suka bayar zakat pada bulan Ramadan? Sebab bila saya bayar zakat tu tuan-tuan, saya rasa beban ni. Satu benda yang selama ni saya duk pikul rasa berat sangat ni, lepas hilang. Saya teringat macam saya mandi tadi. Lega sangat-sangat bila kita bayar zakat. Macam tadi kita sembahyang maghrib. Lega. Sekarang kita belum sembahyang isyak. Tuan-tuan rasa apa? Mau tengok jam. 9:05 tak ponti. Ni bila nak ponti ni. Bila nak ponti. Tuan-tuan rasa tak tenang. Cuba tuan-tuan bayar zakat. Tuan-tuan bayar je, khususnya kalau tuan-tuan tengoklah bulan Ramadan, lain feeling dia tuan-tuan, lain perasaan dia. Rasa sedap, rasa seronok. Keseronokan kita menunaikan tanggungjawab itu mencerminkan hati kita. Ada orang yang bila pergi bawa duit, bawa buku, minta pegawai zakat tolong kira. Ustaz, tolong kira, kena bayar zakat tak? Opah tak pandai kira. Ustaz tu pun ambil sempuang, kira ngongang. Makcik tak payah bayar zakat.
tak cukup nisab. Ya Allah, Alhamdulillah. Dia balik tuan-tuan, dia sebut Alhamdulillah tak payah bayar zakat. Tuan-tuan bayangkan. Jenis apa ni tuan-tuan? Patutnya rasa sedih. Aku tak dapat nak merasa nikmat membayar zakat. Jadi tuan-tuan, Ramadan dah hampir. Maka keceriaan kita menandakan bahawa peribadi kita, akhlak kita, kepribadian kita. Jom, kita akan masuk dalam madrasah Ramadan tak lama lagi. Melatih diri menjadi sabar, melatih diri menjadi orang yang tenang, melatih diri menjadi orang yang redha, melatih diri untuk menjadi orang yang nak pahala Tuhan. Jangan biar sehari pun terlepas begitu sahaja sepanjang Ramadan yang akan datang. Kita hidupkan rumah Allah ini, kita hidupkan rumah kita hidupkan dengan bacaan Quran, sembahyang, selain pada ibadah fardu wajib puasa. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita dan kita keluar daripada bulan Ramadan seolah-olah anak yang baru lahir. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah.